Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita akan sambung dengan tajuk larutan dan kadar keterlarutan. Jadi untuk PDP hari ni, awak kena tahu beberapa istilah yang mudah sebenarnya. Tapi kena tahulah istilahnya, mungkin baru pernah dengar ke apa. Tajuk hari ni adalah larutan dan kadar keterlarutan. Larutan dan kadar keterlarutan ni maksudnya kadar keterlarutan. Sebagai contoh simple je lah. Air gula. Air gula ni adalah air gula yang larut di dalam air. So itu adalah air gula. Contohnya ini gula dan ada airnya. Gula adalah zat terlarut. Dia punya airnya tu adalah pelarut. Dan bila kita kacau-kacau, kita akan dapat air gula. Ini adalah larutan. Jadi ada 3 istilah ni, zat terlarut, pelarut dan larutan. Awak kena tahu. Kemudian ada lagi 3, iaitu larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. 3-3 ni kebanyakannya awak dah dengar. Tapi kita nak jelaskan lagi lah apa itu cair, pekat dan tepu. Okey. Jadi yang pertama adalah istilah zat terlarut. Okey, zat terlarut itu apa? Okey, zat terlarut adalah bahan yang boleh dilarutkan ataupun bahan yang boleh melarut. Contohnya bahan yang boleh melarut lah, contohnya gula, garam. Pelarut adalah apa? Pelarut adalah cecair yang boleh melarutkan. Okey, pelarut adalah cecair yang boleh melarutkan. Air boleh jadi selalunya air lah. Benda-benda lain pun boleh melarutkan juga. Kadang-kadang ada pelarut yang bukan air. Contohnya macam kadang-kadang awak larutkan cat, itu dia kira pelarut lah. Kita larutkan cat guna apa? Okey, kemudian bahan yang hasil daripada gabungan pelarut dan zat terlarut, hasilnya kita panggil sebagai larutan. Jadi contohnya gula adalah zat terlarut, air adalah pelarut, dan air gula yang terhasil itu adalah dia punya larutan. Okey. Kemudian awak kena tengok istilah larutan cair, pekat dan tepu. Apa maksud cair, pekat dan tepu? Sebagai contoh macam inilah. Okey, dengar baik-baik. Contohnya macam ni, air secawan. Gula kita sediakan 3 cawan. Cawan A, cawan B, cawan C. Okey, kita sediakan 3 cawan. Contohlah kita ada 3 cawan. Cawan A, cawan B dan cawan C. Dalam 3-3 ni air penuh. Maksudnya air dalam ni semua secawan. Untuk A, awak letakkan 1 sudu gula. Untuk B, awak letakkan 20 sudu gula. Untuk C, awak letakkan 1, katalah 50 sudu gula. Contoh. Okey. A, larutannya cair. Kerana apa? Zat terlarutnya, iaitu gula, adalah sikit. Maksudnya kalau awak tambah lagi gula dalam ni, dia masih boleh larut. B, okey, B 20 sudu. Ini adalah larutan pekat. Kerana apa? Zat terlarutnya dah banyak, dah 20 dah dalam ni zat terlarut dia. Maksudnya kalau awak masukkan lagi gula, katalah awak masukkan lagi 1 gula, jadi 21. Mungkin boleh larut, tapi tinggal sikit je yang boleh larut. Maksudnya larutan tu dah jadi larutan yang pekat. Kalau awak masukkan lagi, boleh larut banyak lagi, maksudnya larutan tu masih lagi cair. Kemudian 50 C, cawan C 50. Larutan apa ini? Ini adalah larutan tepu. Apa maksud larutan tepu? Bila awak masuk 50 gula, awak akan dapati ada gula yang dalam bentuk gula kat sini. Ada gula yang dah ada dalam bentuk fizikal, tak larut lagi. Ada ketul-ketul gula dalam ni, habuk-habuk gula dalam ni. Awak masukkan 50, ada gula termendak dalam ni. Itu menunjukkan larutan ini sudah tepu. Maksud tepu, dia dah tak boleh larutkan lagi. Okey, dah tepu macam kita kan kalau dah belajar dah tepu dah apa semua, gitulah, tepu dah tak boleh nak larutkan lagi. Jadi ini adalah 3-3-nya, iaitu cair, ada kat sini, cair, pekat dan tepu. Cair maksudnya dia boleh larutkan lagi banyak, pekat maksudnya dia boleh larutkan tapi sikit je lagi. Tepu maksudnya kalau awak masukkan lagi dia dah tak boleh larut dah. Kalau masukkan seolah-olah macam awak masuk gula dalam gula, dah tak ada apa lagi. Okey. Kemudian muka yang seterusnya adalah tajuk larutan dan ampaian. Dia nak ajarkan awak apa maksud larutan dan ampaian. Okey, di sini apabila dua bahan dicampurkan menjadi campuran, larutan atau ampaian akan terhasil.
maksudnya bila dua bahan awak campurkan, air dengan pasir contohnya. Awak campurkan air dengan pasir, larut ke tidak macam larut gula tadi? Tidak semestinya. Okey. Jadi bila dua bahan tu dicampur, kita panggil dia akan menjadi satu campuran. Okey, dia akan menjadi satu campuran. Okey, dia akan jadi campuran. Jadi campuran larutan itu apa? Larutan adalah campuran jernih yang terhasil apabila zat terlarut larut di dalam pelarut. Manakala ampaian adalah campuran keruh yang terbentuk. Macam tadi awak ambil gula, awak masuk dalam pelarut. Okey, zat terlarutnya adalah gula. Pelarutnya adalah air. Awak ambil gula masuk dalam air, awak hasilkan larutan. Awak hasilkan campuran yang jernih, maka kita panggil dia sebagai larutan. Manakala kalau awak ambil air dan pasir, okey, awak akan dapat satu benda kita tak panggil sebagai larutan sebab dia tak larut, kita panggil dia sebagai ampaian. Maksudnya dia tak melarut, dia bentuk ampai. Okey, ampaian. Dia bentuk larutan yang keruh dan juga dia menunjukkan air sungai mengandung, kalau kita tengok air sungai, air tu adalah pelarutnya lah, tetapi air sungai yang terbentuk tidak jernih. Kerana apa? Dia ada ampaian. Okey, pasir yang tidak terlarut. Okey, kemudian larutan terhasil apabila tengok 108 ni atas ni, larutan terhasil apabila zat terlarut yang tersebar secara sekata di dalam pelarut. Jadi larutan sentiasa sekata. Larutan ni maksudnya zat terlarut tersebar secara sekata. Maksudnya kalau awak ambil gula, awak masuk dalam air, awak kacau, godak, lama-lama gula akan sekata di dalam air tersebut. Jadi dia sentiasa sama lah dia punya warna ni, kalau luksina semua. Jadi larutan sentiasa sekata dari segi warna, rupa dan bentuk. Campuran air dan hablokuprom sulfat menghasilkan larutan berwarna seragam. Okey. Dia buat contohnya, awak ambil air letak dengan pewarna biru, awak kacau-kacau dan last sekali semua jadi warna biru seragam. Itu maksudnya. Okey. Macam mana dengan ampaian? Ampaian pula dia kelihatan keruh. Kerana apa? Kerana ada zat terlarut yang tidak melarut. Jadi dia nampak keruh. Contohnya kalau ambil kapur, tahu kapur? Tak kapur yang orang guna dekat papan hijau tu kan? Larutkan dalam air. Bagi serbuk masuk dalam air, awak akan nampak dia keruh. Kerana apa? Ada yang besar tak larut pun. Okey, dia mendak duduk dekat bawah. Okey. Itu adalah untuk larutan dan ampaian. Kemudian tak nak masuk ke tidak ni, saya masuk je lah Sebenarnya tak susah sangat ni. Okey, keterlarutan. Apa maksud keterlarutan? Okey, awak tengok istilah ni dalam kotak ni, dia dah bagi warna biru ni. Keterlarutan suatu bahan ialah kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam 100 ml pelarut pada suhu yang tertentu. Maksudnya apa? Kalau kita kata berapa banyak satu-satu zat terlarut itu boleh larut di dalam bahan pelarut, itu adalah dia punya keterlarutan. Okey, contohnya awak ambil gula, awak letak air gula, berapa banyak gula boleh larut di dalam air itu? Itu maksudnya kadar dia punya keterlarutan. Okey, pada dalam 100 ml air itu. Pada suhu tertentu lah, tak boleh tukar-tukar suhu sebab kadang-kadang kalau suhu tinggi dia memang akan cepat larut. Jadi berapa banyak bahan maksimum yang boleh terlarut di dalam 100 ml? Contoh awak kata awak ada 100 ml air. Okey, 100 ml. Berapa banyak gula boleh larut dalam tu? Itu adalah keterlarutan. Kuantiti gula yang boleh larut, itu dah dia punya keterlarutan. Okey. Apa pula maksud kadar keterlarutan? Okey, kadar keterlarutan. Maksudnya seberapa cepatlah benda tu boleh larut. Kalau kita kata dalam 100 ml gula tu, 100 ml air, berapa banyak gula boleh larut. So kadar tu maksudnya berapa cepat gula itu boleh larut. Okey. Jadi ini simple je lah senang saya nak bagi contoh. Ini adalah eksperimen sepatutnya kita buat, eksperimen 5.2. Eksperimen 5.2 ni adalah yang pertama, kita nak mengkaji suhu. Apakah kaitan suhu dengan keterlarutan, dengan kadar keterlarutan? Kita nak mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan. Apakah yang menyebabkan sesuatu bahan itu cepat terlarut?
Apakah yang menyebabkan sesuatu bahan itu lambat terlarut? Okey. Jadi pertama ni nak kaji suhu. Adakah semakin tinggi suhu, semakin mudah terlarut? Tinggi kadar ketelarutannya. Adakah semakin tinggi kadar kacauan, semakin tinggi kadar ketelarutan? Atau adakah semakin kecil ataupun besar saiz zat terlarut, semakin tinggi kadar ketelarutan? So itu yang dia nak tengok. Okey. Jadi simple, saya bagi contoh untuk A, suhu pelarut. Dia bagi air suling 100 ml. Airnya kena sama banyak. Jangan awak guna air sikit-sikit pula. Awak katalah awak ada 2 cawan. 2 bika dia bagi kat sini. Setiap bika mesti ada 100 ml. Okay, setiap bika ada 100 ml. Cuma bezanya, satu awak letaklah air biasa. Satu lagi awak letak dengan air yang dipanaskan. Yang mana lagi cepat larut? Simple lah. Rasanya benda tu scroll down dia jawab kan. Okay, yang mana lagi cepat larut? Adakah yang dalam air suhu biasa ataukah air yang lebih panas? Dan dia letak apa kat sini? Zat terlarutnya dia gunakan garam. Okey, dia gunakan garam. Dia guna garam biasa je. Boleh guna gula, tak ada masalah. Dia guna garam dalam eksperimen ni. Kemudian 2, kadar kacauan. Air sama banyak, 2 bekas. Garam pun sama saiz. Satu dia kacau, satu dia tak kacau. Mana larut dulu? Yang mana lebih tinggi dia punya kadar ketelarutan. Okey. Kemudian yang ketiga adalah saiz zat terlarut. Contohnya diguna gula kat sini. Satu diguna gula dalam bentuk halus, macam gula kat rumah tu. Satu lagi diguna gula dalam bentuk cube. Yang mana akan larut dulu? Itu maksudnya. Jadi ada 3 faktor kat sini, 3 pun boleh ubah, iaitu saiz, kadar kacauan dan juga suhu. Saya nak awak bagi jawapan kepada saya yang mana yang lebih tinggi dia punya kadar ketelarutan. Adakah saiz besar lebih tinggi kadar ketelarutan? Cikgu apa maksud tinggi kadar ketelarutan? Tinggi kadar ketelarutan maksudnya dia lebih cepat larut. Rendah kadar ketelarutan maksudnya dia lambat larut. Okey, adakah saiz besar lebih cepat larut, tinggi kadar ketelarutan, atau adakah saiz kecil lebih tinggi kadar ketelarutan? Adakah kalau kacau lebih tinggi kadar ketelarutan, atau adakah tak kacau lebih tinggi kadar ketelarutan? Okey. Ataupun adakah kalau awak letakkan suhu yang biasa lebih tinggi kadar ketelarutan, atau bila panaskan lebih tinggi kadar ketelarutan? Itu awak kena fikir sendiri. Rumusannya ada dekat sini. Alright. Nanti kesimpulannya awak boleh tengok nota di dekat sini. Awak baca sendiri, awak jawab soalan yang saya bagi tadi. Di sini dan di sini. Okay, itu sahaja.